Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, yaitu dalam ruangan suara Majlis Agama Islam dalam radio Masjid Besar dan bersama dengan live dalam page saya, radio Masjid Besar 105.75 MHz. InsyaAllah kita buat dengan cara jarak jauh lah, kerana keadaan suasana tidak mengizinkan lagi. Oleh itu, tajuk yang saya ingin berkongsi di radio Masjid Besar di pagi ini, iaitu tentang masalah hukum-hukum anak zina. Hukum-hukum anak zina. Sebelum daripada kita nak kecek tentang masalah anak zina ni, kita kena tahu dulu hukum zina. Zina ialah perhubungan orang lelaki dengan perempuan tanpa dengan cara yang nikah yang sah. Jadi perhubungan di antara lelaki dan perempuan, iaitu tidak dengan nikah yang sah, berlakunya bukan dengan nikah yang sah. Dan Allah Subhanahu wa taala dah sebut hukum zina ni beberapa tempat lah dalam Quran, di antaranya iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Al-Isra, iaitu sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau hampir zina. Jangan engkau hampir ke zina. Innahu kana fahisyah. Zina itu ialah fahisyah, dosa besar, perkara yang sangat keji di sisi Allah. Wa sa'a sabila, dan cara yang paling buruk, yang paling beratlah, yang paling jahat, setelah dua orang perempuan mari duduk bersama zina tanpa nikah yang sah. Oleh itu Tuhan sebut wala taqrabuz zina, jangan hampir zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana sesungguhnya zina itu fahisyah, perkara yang sangat kecil. Dan hukum orang yang zina ni Tuhan ada sebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala kecek dengan cara yang panjang lebar. Iaitu Tuhan sebut, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha, ini ialah satu surah. Anzalnaha, yang kami turunkannya. Wa faradnaha, dan kami fardukannya. Maknanya kami fardukan perintah-perintah dalam surah ini. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan fiha, padanya ayatin bayyinat, ayat-ayat Allah
keterangan atau hukum-hukum Tuhan yang nyata. Ayatin bayyinat la'allakum tazakkarun, supaya kamu tazakkarun, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan sebut hukum ni hukum yang sangat besar. Hukum yang sangat kita saat ni tu kena ingat. La'allakum tazakkarun, supaya kamu saat ni tu nak ambil pengajaran, ambil iktibar. Tuhan kata lagi, az-zaniyatu waz-zani, orang lelaki yang zina, Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani. Dalam surah yang lain tentang masalah pencuri, Tuhan sebutnya itu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Iaitu Tuhan sebut situnya, iaitu as-sariqu dulu, orang lelaki yang mencuri, was-sariqatu, dan orang perempuan yang mencuri. Tuhan sebut orang lelaki dulu, tapi ayat zina ni Tuhan sebutnya iaitu az-zaniyatu waz-zani, orang perempuan yang zina. Kerana apakah boleh Tuhan sebut orang perempuan dulu? Kerana orang tina ni dia yang menarik, banyaknya dia yang menyebabkan berlaku fitnah. Sebab tu Tuhan sebut az-zaniyah, orang perempuan yang zina. Maknanya bila dia berjanguk, dia comel, dia buka peluang, orang nampak kata dia saat ni tu hai okad atau wi peluang kepada orang. Dan bila orang tengok saat ni kata dia wi peluang, contohnya di segi pakaian dia, kecek dia, dan cara layannya dia contohnya, maka buat wi orang saat ni tu orang jatuh ada perasaan. Dah ada perasaan lain. Ya mula daripada dia jangok tenang contohnya, wi nampak jangok comel. Dan bukan hanya mukanya saja, tapi juga pakai tubuh yang dilanjut molek. Itu pun menarik. Dan dia pakai pula, pakai ketak dan sebagainya. Maka semua saat itu, kecek semua tu menarik kepada zina. Semua tu menarik buat ada perasaan dalam hati. Ada perasaan iri hati dan ada perasaan ingin dan sebagainya, syahwah dan sebagainya lah. Maka sebab tu Tuhan sebut az-zaniyah dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Kerana orang tina ni, orang panggil dunia ni, kalaulah orang perempuan, orang tina ni dia pakai dengan bersupan. Bersupan makna pakai molek lah, dia peroi pakai juh molek sebagai diperintah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada isteri engkau, wa banatika, dan anak-anak engkau, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah yudnina makna liyudnina hendaklah mereka saat itu labuhkan alaihin, di atas mereka, jalabibihinna, jilbab, pakai ia labuh, turung semua. Min jalabibihinna. Tuhan kata dzalika adna, maka itu ialah adna. Dzalika adna, itu tu dzalika adna, perkara yang paling sesuai, itu mana adna. Adna sama mana paling kurang. An yu'raf mana perkara yang paling sesuai. An yu'rafna, bahawa dikenalkannya. Dikenalkan apa? Mana an yu'rafna, bahawa diperkenalkannya adalah dia sebagai orang yang baik. Pakai baju labuh, nak royak pada orang kata ia ni berjuruh. Itu cara hak Tuhan suruh saat itu pakai jilbab, pakai yang labuh ni, ialah tunjuk kata dia ni orang yang yu'rafna. Dzalika adna an yu'rafna, iaitu tunjuk kata dia tadi yu'rafna, orang yang paling berjuruh, orang yang molek. Fala yu'zain, bila dia jadi orang nampak kata dia orang molek ni, fala yu'zain, maka tidak dinyakiti, mana tidak diganggu,
Tak ada orang mari sel, tak ada orang mari ngeceh, tak ada orang mari fikir nak buat khianat dia dan sebagainya. Duduk situ ya, kalaulah kita kata orang perempuan pakar bersupan, juru, molek, maka habis cerita dunia ni, habis cerita. Dan orang lelaki tidak akan mengeceh murad atau tak akan ambil peluang kalau dia nampak orang tina tu juru. Tapi kalaulah dia buka jalan, buka peluang dia, suara dia. Nah, we nampak kata dia buka nak kecek dengan orang. We nampak kata dia nak buka. Nampak tunjuk tak molek kan? We nak seksi contohnya. Bila nampak seksi ni, orang tahu kata orang ni nak buka jalan bagi orang. Maka pada ketika diganggu, ada orang mikir tak molek lah. Tak boleh main ni, bahasa ni. Ada orang mikir tak molek. Dzalika adna in yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Ta'ala tu ghafurun, maha pengampun, rahim, maha pengasih. Sebab tu sebutnya iaitu az-zaniyatu waz-zani, hukum dia iaitu fajlidu kulla wahidin minhuma. Maka hendaklah kulla wahidin, hendaklah rotan dia, pukul dia, minhuma, di antara kedua, mi'ata jaldah, 100 rotan. 100 rotan ni kalau mar'atul muhsanah, al-muhsanat, iaitu orang muhsan. 100 rotan ni kalau al-bikr, mohon maaf itu hak bikir, hak tak biasa nikah lagi, tapi muhsan, hak dijaga, datuk laki dah, dah ada abad dah, maka hak tu direjam sampai mati. Orang yatim pun seperti juga, direjam sampai mati. Itu hukum dia. Sebab tu Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena rotan, pukul rotan. Itu hukum dia anak zina. Apa ni hukum kat orang zina? Dan Tuhan sebut fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Satu kata, wala ta'khudhukum bihima, dan jangan ada perasaan ra'fatun, ada ra'fah sebelah, fi dinillah, dalam agama Allah. In kuntum, jika adalah kamu tu'minuna billah, jika kamu sendiri beriman pada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika tu'adzuna bihi. Apa ni tak kena dah. Tuhan sebutnya iaitu hatulah. Tuhan sebut wala ta'khudhukum bihima ra'fatun dinillahi in kuntum wal yashhad 'adzabahuma dan hendaklah disaksikan azab kedua ta'ifatun minal mu'minin, oleh segolongan orang beriman. Dan Tuhan sebut lagi tentang orang-orang berzina ni. Tuhan kata wazani, orang lelaki berzina biasa gak la yankihu, dia tak akan nikah illa zaniyatan, malaikat orang hak berzina sepang dia, hak berzina nikah sama orang berzina, biasalah tu. Wazani la yankihu illa zaniyatan, perempuan berzina juga, atau musyrikah, atau perempuan hak syirik, main dengan syia, main apa gitu, orang hak berzina, main dengan kafir. Kerana ya biasalah tu, hidup zina dengan orang Islam kadang-kadang. Lepas tu ya tak pergi, boleh dengan orang Syiah, orang kafir, orang apa gitu, kerana ya berzina. Maka Tuhan telah sebut bahawa orang pesan ni golik ke lah tu. Nak boleh orang malak tu jaga-jaga. Sebab tu wazaniyatu, dan orang perempuan yang berzina pula, la tankihu illa, dia tak akan nikah dulu illa zaniyan, melainkan orang lelaki hak zina juga, atau musyrikan. Wazaniyatu, orang perempuan zina juga, la yankihuha, tidak nikah saja, illa zanin,
malaikat orang lelaki hak zina, au musyrik atau lelaki hak syirik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan demikian di atas orang beriman. Sebab tu bila seorang saat itu zina, hukumnya beratlah. Dan Tuhan sebut, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang pada engkau oleh orang al-mu'minat, orang perempuan beriman, yubayi'naka ala, dia nak bai'ah kau, ala alla yusyrikna billahi syai'a, bahawa dia tidak akan syirik dengan Allah ke sesuatu, wala yasrikna, dan tak boleh curi, wala yaznina, dan tidak boleh zina, wala yaqtulna auladahun, dan tak bunuh anak, wala yatina bi buhtanin, dan tidak melakukan fitnah buhtan, reka-reka, bohong dan sebagainya. Yaftarina baina aydihin wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Itu sebut idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'un wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Tak rakon Nabi, fabaihun wastaghfir lahun Allah, innallaha ghafurur rahim. Maka bai'ahkanlah. Ayat kata, tak bolehnya hukum zina ni. Sebab tu jauhkanlah daripada zina. Kemudian bila seorang saat itu dia berzina di antara dua orang lelaki perempuan, bila zina ni, lepas tu bila dia berzina, diketahui, bila orang tahu saat itu kena asingkan bagi an-nafyu. Kita fiqh sebut an-nafyu, iaitu kita kena asingkan di antara dua tu. Letak dijauh kerana dia biasa dua orang tu. Bila biasa dua orang tu, maka kena halih tempat dia duduk muhannuk dia dijauh-jauh, borih-borih dia. Takut mari nak cari semula pula. Panggil kena an-nafyu, dah hukum dianya iaitu kena rata. Lepas tu kena an-nafyu, kena tak jauh di antara dua orang tu. Tu hukum tu. Kena rata dulu. Pukul dulu. Tu kan negeri Islam. Pas kalau rumah kita ni, contohnya lah. Bila hukum, bila dia berzina, dia mau kira menikah di antara az-zani dengan zaniah. Orang yang berzina lelaki, perempuan ni, kira nikah di antara dua tu. Bila dia nikah di antara dua tu, nikah dua orang tu, jawabnya boleh tak? Boleh nikah. Orang yang berzina, sama-sama berzina dia. Kalau ketika mengandung, kalau lah perempuan tu mengandung, perempuan zina mengandung, maka pada ketika tu ia tak boleh nikah dengan orang kecuali orang dia zina dengan orang tu saja. Adapun dia nak pergi nikah dengan pok sanggup, orang panggil. Pok sanggup iaitu pok hak mari sanggup. Moga orang tua-tua kaya kadang-kadang ada nak nara lekat perut. Tu dia mau tahu agak sanggup, maka itu nikah tu tak sah. Kerana ikhtilaf, kerana anak zina ada oleh perut. Sebab tu Tuhan sebut oleh Quran kan. Iaitu at-talaqu marratan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna, dan tak halal bagi orang perempuan an yaktumna ma khalaqallahu fi anfusihinna bil iaitu mohon maaf, wala yahillahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan iaitu dia tak boleh, tak halal bagi dia nak sembunyi, nak tusuk barang hak dalam rahim, dalam perut dia,
wajib dia kena royak bila dia mengandung, kerana takut orang mari nikah. Bila orang mari nikah, maka itu bukan pak, bukan dan bukan suami dia. Bukan pak seorang itu. Maka pada ketika itu tak sah nikah. Orang duk mengandung dari zina nak nikah orang lain tak boleh. Tapi ulama mengatakan nikah dengan orang dia berzina tu harus. Boleh itu sahaja. Bila boleh dah ni mengandung, dia nikah dua orang tu. Bila nikah dua orang tu, anak ni jadi anak siapa? Jawabnya, apabila anak zina, Nabi kata al-walad lil firash. Anak tu iaitu bagi orang hak nikah, hak firash. Dan bila dia saat ni tu mari nikah dah ni, boleh anak, maka anak tu anak dikirakan anak zina. Anak zina kerana ia tak nikah, tak sah ke. Bila jadi anak zina, maka ada hukum yang yatarattabu alaihi, ada benda yang timbul hukum selepas ada tu pula, iaitu di antaranya pak saat ni kalau anak tina tak boleh jadi wali dan tidak dapat pusaka lah, kerana bukan anak dia, dan dibankan atau bangsakan dia kepada mak. Ban siapa? Ban mak dia, tak boleh ban pak dak. Akikah, siapa akan kena buat akikah? Akikah dibuat oleh ibu. Disunat ibu tu sembelih. Tidak di atas bapak kerana bukan anak dia. Itulah apa yang disebut. Kemudian, bila anak zina saat itu, dia tak boleh jadi wali. Cuma kalaulah dia nikah dengan orang lelaki hak dia berzina saat ni, maka anak saat ni tu akan jadi anak tiri lah, anak tiri dia, anak tiri kepada lelaki saat ni, walaupun anak benar ikut DNA, tapi di situ dikirakan anak tiri. Waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Iaitu anak-anak rabibah, anak tiri. Anak tiri itu anak daripada perempuan kamu, maknanya hak boleh pada orang tino itulah. Hak duk sekali mai hidup dengan kita, maka dikirakan anak tiri. Dan anak tiri saat ni nya dah adalah bila kita tidur dengan mak gak tak haram nikah. Lepas tu pula anak apa lagi ni, anak tiri saat ni tu tak jatuh wudu. Bila jadi pak tiri lah. Bila jadi pak tiri, setara tu je lah. Kemudian kalau dia boleh anak tino besar mari nak jadi wali siapa? Adakah pak boleh jadi wali? Jawabnya, pak tidak boleh jadi wali. Wali dia siapa? As-Sultan. Sultan tu siapa? Orang ada amnan, ada kuasa dalam bidang agama. Kalau tempat kita ni majlis agama Islam. Sebab Nabi SAW sudah As-Sultan. Sultan waliyu man la waliyalah. Jadi wali kepada orang yang tidak ada wali baginya. Kemudian, dia boleh tak jadi wali dan nak hukum ikut mahkamah atau wasan atau mahkamah ni nak hukumlah anak saat ni. Dan nak hukum anak zina ke anak siapa? Bila beranak saat ni. Nak hukum anak dia ke anak zina? Kena tengok dulu balik mahkamah. Sekira kalaulah dia saat itu beranak sebelum daripada 9 bulan, dan dia saat itu dia kata dia tak mengaku, kata dia zina, dia tak mengaku, kata dia tak ada ikrar, maka pada ketika itu balik hakim kena menghukumkan kata anak saat ini anak dia. Sebab sekurang-kurang mengandung dalam Islam itu iaitu 9 bulan. Kerana Abdullah bin Abbas tafsir dah sebut bahawa paling aqallul hamli 9 bulan, dan 9 bulan sebab Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut iaitu wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Tuhan pesan kepada manusia suruh baik pada dua bapa. Hamalathu ummuhu,
dikandung oleh ibunya kurha, dalam keadaan terpaksa. Wa wada'atuhu kurha, dan beranak pun dalam keadaan paksa juga. Wa hamluhu, mengandungnya, wa hamluhu wa fisaluhu, dan menyusunya, 30 syahra, 30 bulan. Mengandung dan menyusu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dah, jadi menyusu dari mengandung 30 bulan. Pak tahu mana kata 6 bulan? Tuhan sebut ada ayat yang lain pula, wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an tarad minhuma wa tashawurin fala junaha alaikum. Nah, jadi waktu hasbuknya wa in arada fisal tarad minhum tashawurin fala junaha alaikum fima fala junaha alaikum. Jadi fala junaha alai idza arat فلا جناح وإن أردتم أن تسترضعوا فلا جناح عليكم فإن أراد في صمت تراضي منهما فلا وتشاورين فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. Jadi hak tu hasbuknya itu wal walidatu yurda'na auladahunna haulain. Nyusu saat itu 2 tahun. Jadi 2 tahun ni 24 bulan. Karena setahun saat itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi setahun 12 bulan. Tuhan sebut 30 bulan, makna sekurang-kurang mengandung itu 6 bulan. Nyusul 4 bulan. Kalaulah dia saat itu tak ngaku apa, dia tak ada zina apa. Tak ada zina apa. Dia tak ngaku atau dia senyak ya. Maka hakim kena hukum kata anak ya bila dia beranak lepas daripada 6 bulan 1 saat. Dah 1 lahzah, 1 seminit tak apa dah lepas 6 bulan. Sehari kok. Tak ada apa lah. Maka anak tu dikirakan anak dia. Tapi walaupun dikirakan anak dia, dah waktu tu masalah mahkamah kerana hakim kena hukum ikut zahir. Yang kedua pula hakim nak pergi kata anak zina tak boleh. Bila lepas dah 6 bulan kerana orang nak tuduh orang zina tak boleh ke? Tuhan sebut ke? Nah, walladzina yarmuna al-muhsanat. Orang hak tuduh perempuan hak muhsanat, hak dijaga. Nah, walam ya'tu bi arba'i syuhada. Dan dia tak ada bawa 4 orang saksi, fajliduhum, maka hendaklah godai dia. Tuhan suruh godai pula. Fajliduhum 80 jaldah. Dan kena godai 80 hotel kerana ia qazaf. Jadi hakim sumak mulut. Walaupun orang kat kecil belakang, hakim nak kata tak boleh. Bila tak boleh hak itu turut hak tu. Turut kata anak dia. Bila jadi anak dia, adakah hakim, adakah sah bila yang nikah jadi wali sebagainya? Di segi qadhi ni, di segi qadhaan sah. Ukhrawiyan akhirat tak sah lah muka kat anak zina. Tapi qadhaan sah kerana di segi hukum unek-unek. Dan muka kat ia tak ngaku dia senyak. Maka pada ketika kita menghukum kata anak tu adalah anak dia, kerana hakim tak boleh nak tuduh. Tak boleh nak tuduh. Anak tu jadi anak dia, bain dia ke apa semua. Tu caranya. Dan selagi bila binding saat ni tu kita tidur dengan orang, maka apabila beranak tu baik, tok laki ni wasa syok, wasa ragu-ragu. Bila ragu-ragu saat ni tu, kalau dia tak ada li'an, apa yang tak ada li'an, maknanya tak ada laknat. Tak ada laknat depan hakim, depan apa-apa ikutlah. Beliau tak ada laknat, anak tu dihukum anak dia. Dia nak nafi anak ni, tak say kata anak dia, dia kena li'an.
Dia kena li'an. Sebab apa? Sebab dia nak qazah tak boleh. Nak tuduh tak boleh. Orang biasa ni nak tuduh orang tak boleh. Ayat hasbu alladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang tuduh orang saat itu dihukum ke dia saat itu fasik. Lepas tu pula dia saat itu kalau tak ada saksi kok kena rotel 80. Tak ada 4 orang saksi. Lepas nak cari mana 4 saksi. Lepas tu nampak seorang, kita nampak seorang kena senyap kara, nak kecek tak boleh. Kalau kecek kena rotel. Kalau tak kecek dia mau duduk zina. Jadi kerana apa? Kerana Tuhan tak sewi duduk kecek. InsyaAllah dia akan sedar akan beriman tu. Fajlidum 80 jaldatan wa la taqbalu syahadat wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Tak boleh ada saksi gaya biasa tuduh orang kan. Tak boleh percaya bang itu tuduh orang tak terkalu. Maka pada ketika tu anak dia hak ni tu dia kena li'an. Kena li'an orang panggil. Tu hasbu walladzina yarmuna azwajahum. Orang-orang hak tuduh isteri-isteri dia walam yakul lahum syuhada, dan tidak ada saksi illa anfusuhum, malaikat diri mereka itu saja, tak ada saksi. Pada walana jadi laki bini tu hawi peluai lagi, tu hawi peluai takut tak mugagak dia panggil hak tu laki boleh cemburu ke dah tak kau nak cari saksi. Bila nak cari saksi nak dia klik dia murut tidur dengan bini. Dia murut tidur dengan bini, dia mau pergi dulu cari saksi pak ke. Sebab tu boleh tuduh. Tok laki boleh tuduh. Tapi ganti daripada kotel, ganti pada apa tu tadi kena li'an. Li'an waktu hasbuk iaitu walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Orang-orang yang tuduh isteri-isteri mereka itu kata berzina, wa lam yakul lahum syuhada, tak ada saksi illa anfusuhum, malaikat diri mereka itu dah. Fa syahadatu ahadihim, maka saksi mereka itu ialah fa syahadatu ahadihim, iaitu syahadah saksi. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadati billah, kena saksi sumpah. Kena sumpah depan wallahi wa billahi wa tallahi wallahi 4 kali sumpah. Wal khamisatu allan wal khamisatu anna la'natallahi alaih. Yang kelima tu dia sumpah minta Tuhan laknat dia. Tu panggil li'an tu. In kana mina al-kadhibin. Kalau dia saat itu dia bohonglah minta Tuhan laknat. Hak mula-mula ni fa syahadatu ahadihim arba'un syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Dia kena kata dia saat itu benar, betul sungguh. Lepas tu minta Tuhan laknat. Wal khamisah, yang kelima al-la'natullahi alaih, bahawa Tuhan laknat di atas dia. In kana minal kadhibin. Hak balik tina pula. Wa yadra'u anha al-'adhab. Yang kelimanya iaitu boleh dielok atau mengelakkan, dijauhkan daripada azab tadi. Antashhada, bahawa dia saksi arba'a syahadatin billah, 4 saksi dengan Allah. 4 kali sumpah juga hak tina saat ni. Wal khamisata anna ghadaballahi alaih. Yang kelima tu minta Tuhan marah di atas dia. In kana minas sadiqin. Hak mula-mula saat ni iaitu wa yadra'u anha al-'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin.
Dia kena bersumpah tu laki dia saat itu bohong. Wal khamisah, yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, bahawa Tuhan marah di atas dia. Nah, in kana minas sadiqin, kalau tu laki dia saat itu jadi orang betul. Nah, sebab itulah kita tengok hukum ni. Nah, pada ketika tu bila dia laknat, anak saat ni tak sabit lah. Dia laknat, dia sumpah wallahi billahi tallahi wallahi aku adalah benar apa aku tuduhnya. Dan sekira kalau aku bohong minta Tuhan laknat, anak tu bukan anakku. Bini pula jawab pula, bini dia kata wallahi wa billahi wa tallahi wallahi, 4 kali bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya abang aku ni, tok laki aku ni bohong, karuk, tak betul. Kalaulah dia betul, minta Tuhan marah di atas aku. Anak ni anak dia. Tu. Bila dia laknat siap dah, maka 2 benda jadinya. Lepas ada tu pula, iaitu anak saat ni ternafi daripada tok laki. Yang kedua pulaknya, dia terpasah dengan sendiri. Jadi 2 orang itu jadi terpasah. Maknanya, 2 orang ni tak boleh nikah bila-bila. Haram mu'abbad, kerana tak hak batah habis dah. Giduk lah, tuduh atau zina, tuduh ke apa. Maka pada ketika itu tak boleh. Habis. Apabila bini seorang saat itu berzina, wajib kena cerah ke? Nah, bila kita tahu kata bini cik berzina dengan orang, adakah wajib kena cerah? Jawabnya tidak wajib cerah. Lepas tu nak buat lah. Tuhan sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Orang lelaki itu pengawal. Orang duduk kawal di atas orang perempuan dengan sebab Tuhan beri kelebihan di atas dia. Dia gagah, dia berani, dan dengan sebab dia wajib sara di atas isteri. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang isteri, orang bini hak juruh tu ialah fasalihatu qanitat, hak taat pada Allah. Hafizat, jaga. Dah hukum-hukum Tuhan, tak zina, tak apa. Lil ghaib, ketika suami tak ada, bima hafizallah, dengan sebab Tuhan jaga dia. Dah. Hak Tuhan sebut fasalihatu qanitatun hafizal ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna, dan orang tino yang kamu takut deraka saat ni kok, mula-mula sekali fa'idhuhunna, maka kena nasihat dia. Wahjuruhunna, dan hijrahnya. Wadribuhunna, dan kena godai pukul dia tak kerti ke. Lepas tu kita kena nasihat dia lah, kena royak. Dan kalau dia berzina, kena suruh dia taubah ilallah. Ada satu kes yang mau royak, ada hubung, dia berzina 3 tahun. Nah, dia berzina 3 tahun, tak laki tak tahu. Baru tahu. Allahu Akbar. Nah, inilah nak ayat kata, lepas tu tak laki lah kan tu. Kena suruh bini ya taubah ilallah. Lepas tu pula kena hidup di lain tempat asing daripada orang jatuh, tempat hak jatuh dek zina tu dak ada. Kalau duk kerja kena tubik kerja lain. Tak boleh kerja situ, takut jadi fitnah zina pula. Nah. Lepas tu suruh taubah ilallah. Lepas kalau lah tok laki sak ni jam, tak ada kata apa, macam dun belah lah nak buat lah no. Maka dikira tok laki tu dayus. Tok laki dayus. Maka dayus ni masuk neraka waliyadzubillah. Takut sekali lah orang jam dengan bini dia buat maksiat. Sebab tu tak boleh. Hukumnya tak boleh. Tu. Lepas tu pula bila tok laki bini saat ni tu zina, mana kata bini tu khianat. Khianat amanah. Tuhan amanah kepada kita dan amanah dia sendiri. Tuhan sebut wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Hendaklah jaga perintah-perintah Allah. Wal hafizuna furujahum wal hafizat.
orang yang jaga. Kena jaga perintah-perintah Allah. Jauh daripada segala zina, jauh daripada segala fitnah. Jangan ada fitnah. Sebab itulah Tuhan sebut, ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa yang datangkan dengan fahishah, dosa besar, zina, yudha'af lahal azabu da'fain, mereka itu akan diganda, 2 kali ganda seksa di akhirat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, itu adalah sangat mudah di situ. Tapi wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulihi, dan siapa yang tunduk kepada Allah dan tunduk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'mal salihah, dan dia beramal soleh, nu'tiha ajraha marratain, kami pahala dia 2 kali juga. Wa'atadna laha rizqan karima, dan kami akan jadah untuk dia rezeki yang mulia. Nak jawab pada fitnah lagi, ya nisa'an nabi, Tuhan kata, hei isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa', kamu tak serupa dengan tina-tina orang perempuan agama-agama. Ini taqaitunna, kalaulah kamu saat ni tak orang takut Tuhan, fala takhda'na bil qaul, jangan buat suara rendah jadi fitnah, kecek, lembut dan sebagainya. Nah, fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, dah hendaklah kata yang baik, karena takut orang hati tak molek. Fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, takut kata-kata orang tak molek kau. Buat timbul fitnah saat ni lah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, suruh duduk di rumah, jangan duk buat pakaian gitu gini, nampak seksi-seksa dan sebagainya. Itulah cara. Sebab tu di hari ni muslimin muslimat kita kena jagalah. Kena jaga, takut ada fitnah. Zina banyak hari ni, banyak berlaku. Hari ni boleh banyak. Ada 2-3 perkara sebab. Pertamanya media. Dan benda peluang nak buat boleh berhubung dengan orang ni tu banyak sangat. Melalui Facebook dan sebagainya. Line, Facebook dan WhatsApp dan Twitter dan sebagainya lah. Boleh. Macam-macam dah buat melalui Facebook dan sebagainya. Banyak peluang. Yang kedua pula, orang perempuan hari ni jangok apa semua ni fitnah. Inilah. Lepas tu pula benda-benda yang banyaklah berlaku. Oleh itu kita kena jagalah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga. Karena takut sangat benda-benda gini lah. Waktu hasbuk suruh kita jaga, suruh kita turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu anak zina ni tu, anak tu berdosa ke tak? Anak zina dia tak dosa. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa dapat petunjuk untuk diri dia, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan siapa sesat maka sesatlah di atas diri dia. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra, dan dosa tak ada berdosa dia nya. Orang panggil nak zina tu kerana Tuhan nak denda pok ya. Ya tak ada masalah ke apa muka ya saat ni tu. Orang kalau dia beriman, dia molek, tak ada masalah ke apa dia nya. Tapi dia kira anak zina lah. Anak luar nikah. Inilah benda-benda yang berlaku, yang banyak berlaku di kalangan. Itulah. Ni พ่อเลี้ยงได้มอบมรดกเอาไว้พอพ่อเลี้ยงเสียได้เอามรดกไปจำนองและพี่น้องลูกแท้ๆของพ่อเลี้ยงบอกว่ามรดกต้องแบ่งใหม่โดยตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้มรดกนั้นเพราะเป็นแค่ลูกเลี้ยงหุกมยังไงครับanak pera ni bukan anak dia. Bila bukan anak dia, maka ia tak berhak saka
Kalau ia nak bolehnya, kena pok pera saat itu wi sebelum ada mati. Heboh wi sebelum mati. Tapi kalau dah mati, apa kalau mati dah sakau tak ada boleh boleh dia. Tapi dia saat itu, gidmik gada harta ke apa semua, waktu dia bangkit tak leh, hukumnya tak leh, tak sah. Kerana apa? Jadi gada bagi tak milik. Bukan bagi hak dia, hak tu jadi besaka. Hak kita ni kita kena jaga molek lah. Hak kita ni la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan nak makan kita haram kita gapo lah. Itulah saja pada hari ini insya-Allah. Daimop konsia. Kalau yawi sebelum ada mati jadi sah boleh yawi. Kerana dia bukan anak dia boleh wi ya. Anak pera. Itu saja pada hari ini untuk radio Masjid Besar. Saya dah buat rekan ni iaitu hari Selasa pukul 10. Cuma duk pergi di stesen, tapi hari ni enggak. Duk puasa tak tu lagi, habis tak ada pergi tu. Dan dah lapor kepada sepihak sana bila kita live kita dia masuk le radio. Itulah saja apa kita boleh buat. Terima kasih semua yang masuk dan mohonlah kita berdoa semoga Allah Taala dan jauh kita pada segala penyakit, terhawi sehat, rezeki murah, urusan kita mudah. Itulah saja. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.